close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones, you won't ache my soul, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down with fire away, away, but I'm a heavyweight, I'm a heavyweight, I'm a heavyweight, I'm a Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones, you won't ache my soul, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down with fire away, away, but I'm a heavyweight, I'm a heavyweight, I'm a heavyweight, I'm a heavyweight.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera, selamat petang. Diucapkan kepada semua yang pada ketika ini sedang menonton sesi live kita pada kali ini. Sebelum kita mulakan, seperti biasa, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Cebu Innovation Digital Hub dan juga kepada SDEC dan juga Sarawak Digital kerana telah memberikan peluang kepada kami untuk berkongsi ilmu pengetahuan sekali lagi. Jadi kalau kita perasan kebanyakan ilmu dan pengetahuan yang dikongsi adalah yang berkaitan dengan digital. Sekali lagi cuma nak bagi tahu kepentingan digital itu sendiri, iaitu seperti kita ketahui betapa pentingnya digital pada ketika ini bagi membantu dan menolong kita untuk mengatasi masalah yang telah pun terjadi disebabkan oleh situasi pandemik pada ketika ini dan kami juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Wesak kepada yang menyambutnya. Hari ini hari cuti, jadi diharapkan bolehlah kita bersama-sama untuk mengambil kesempatan ini untuk menimba ilmu yang lebih banyak, terutamanya bagi bagi mereka yang mahu memajukan diri ataupun ingin menaikkan taraf hidup dengan lebih mudah dengan cuma duduk di depan komputer. Dan kita akan dapat satu peluang keemasan yang mana kita dapat memajukan diri kita sendiri dan juga memajukan kehidupan kita dan juga memajukan kehidupan keluarga dan orang di sekeliling kita. Jadi inilah antara sebab-sebab mengapa kami ataupun Cebu Digital Innovation Hub selalu mengadakan sesi-sesi live begini yang berkaitan dengan digital. Kerana digital itu bukan sahaja satu peluang untuk kita memajukan diri seperti yang saya katakan tadi, tetapi juga satu cara untuk kita mengatasi masalah yang dihadapi pada ketika ini. Di masa-masa PKP, MCO macam ini, kebanyakan masa kita mungkin terbuang, saya tak kata semua, tapi mungkin terbuang dengan melihat kepada kita fokus kepada Facebook ataupun social media dan sebagainya. Oleh itu, bagaimana kalau kita ubah cara itu dengan melihat kepada ilmu-ilmu yang dikongsi oleh kami, dan sambil kita berseronok menggunakan social media, kita juga akan mendapat pendapatan sampingan. Dan kalau kita dah rasa selesa dengan pendapatan sampingan tersebut, mungkin kita dah boleh consider untuk menjadikan pendapatan sampingan menggunakan digital ini menjadi pendapatan utama kita. Jadi sebab itulah kami di sini untuk berkongsi ilmu-ilmu seperti ini Jadi untuk hari ini ataupun untuk kali ini, ilmu yang kita akan kongsi adalah berkaitan dengan website development. Jadi untuk sesi kita pada kali ini seperti biasa, saya akan tujukan kepada dua target atau dua kelompok. Pertama iaitu mereka yang baru nak memulakan bisnes, ataupun secara tepatnya lagi mereka yang belum mempunyai website. Itu satu. Dan satu lagi target kami adalah mereka yang telah pun mempunyai website. Itulah tujuan kami untuk mengadakan sesi kita ataupun sesi live kita pada kali ini Jadi apa yang kita harapkan adalah sekiranya cara terbaik untuk kita berkongsi ilmu adalah sekiranya para penonton mempunyai soalan untuk ditanyakan kepada kami. Sila tujukan terus kepada
Facebook live sesi ini, okey, di dalam ruangan chat dan sebagainya, dan kami akan terus jawab insya-Allah ya melalui semasa sesi kita berjalan. Okey, tak ada masalah. Silakan ya, teruskan apa yang kita kata itu, menanyakan soalan terus ke dalam sesi live kita ya, dalam Facebook live ini. Dan minta tolong share jugalah ya di dalam grup kita, kerana apa, diharapkan ramai yang akan dapat manfaat daripada ilmu yang kita akan kongsikan pada hari ini ya. Okey. Okey, sebelum itu saya cuma nak memberitahu ataupun berkongsi lah ilmu pada kali ini, iaitu yang berkaitan dengan website development tadi. Okey, jadi kepada mereka yang tak mempunyai website tapi mempunyai perniagaan, tak ada website tapi ada perniagaan. Ya, jadi orang-orang macam inilah yang kita nak target juga. Okey, iaitu di dalam sesi kita ini kita akan cuba tunjukkan betapa pentingnya website itu sendiri, satu, dan satu lagi, okey, sekiranya kita dah ada website, kita tak boleh biarkan website tu macam tu saja ya, tak adalah kita tak dapat mengambil kebaikan website itu sepenuhnya sekiranya website itu dibiarkan begitu sahaja. So apa yang kita perlu buat adalah kita kena buat sesuatu untuk website itu. Okey, jadi saya cuma nak memperkenalkan tentang website dahulu. Mungkin ada yang ada bisnes, ada perniagaan kecil-kecilan sahaja tapi tak ada website. Minta maaf ya. Sekarang adalah dunia digital. Bila kita kata dunia digital, kita kena ada website, tuan-tuan dan puan ya. Okey. Jadi saya akan tunjukkan di sini. Okey, website ini tuan-tuan dan puan ya, kepentingan dia adalah kerana kita dapat mencapai sebanyak mungkin pelanggan. Dan bila saya katakan pelanggan, ini bukanlah pelanggan yang sembarang, tak. Pelanggan yang paling berpotensi untuk membeli barangan kita dan menggunakan servis kita. Tanpa website, boleh kita masuk ke dalam social media seperti Facebook, Instagram dan TikTok untuk memasarkan pasaran dan juga produk ataupun perkhidmatan. Masalah dia adalah bisnes kita tak nampak profesional. Bisnes kita tak nampak boleh dipercayai dengan penuh. Tak? Okey, ini masalah dia. So, bila kita ada website ya, website itu sendiri akan memberikan kita kebaikan di mana orang-orang akan ke website kita untuk melihat lebih lanjut tentang barangan ataupun perniagaan yang kita jalankan ya. Itu satu. Jadi, untuk membangunkan website itu sendiri, kita memerlukan tiga tools yang paling penting, iaitu host provider yang saya tunjukkan dekat skrin sekarang ni, domain itu sendiri, dan SSL security. Untuk memahami, saya akan untuk sesi ini kita dah cover pada sesi yang lepas. Oleh itu saya akan cuma flashback saja sedikit ya. Saya akan tunjukkan secara cepat lah ya, untuk pemahaman semua sahaja ya, kepada mereka yang mungkin belum tahu lagi tentang apakah itu website. Jadi untuk kita membuat website itu sendiri, kita memerlukan website dan domain, dan hosting. Jadi untuk kita tengok apakah benda-benda domain, hosting ni, perumpamaannya macam inilah. Website ini adalah memudahkan kita ataupun adalah sebagai ganti kepada fizikal, kedai-kedai fizikal ni, kedai-kedai dekat mall, dekat Desco, dekat Aeon, dan sebagainya. Kedai-kedai yang kita kena buka dan bayar elektrik, bayar air, bayar pekerjaan sebagainya. Untuk kita gantikan benda-benda yang yang kos tinggi ni, so kita buka website. Bukan sahaja ianya murah, mudah, kita boleh uruskan sendiri, tapi juga dia boleh mencapai kepada semua orang seluruh dunia. Bila kita ada kedai dan kita buka di satu tempat, yang kita boleh target adalah di kawasan itu sahaja. Jadi dengan adanya macam ini website, so kita boleh buka satu kedai. Kedai itu macam kedai biasa, dia kena ada hosting. Hosting itu adalah tanah kedai itu. So kita kena ada dalam website. Website kita akan ada tanah, ada tempat. Lepas itu dah ada tempat, memanglah kena ada alamat. So alamat itu dipanggil domain. Dan kita ada website. Website itu adalah kedai kita lah. Ya, macam itu. Gantikan, pengganti kepada yang kita panggil sebagai physical kedai tadi.
Jadi bila kita katakan tentang website ni, terdapat bermacam-macam jenis website ya. Ada .com iaitu untuk commercial, ada education, edu untuk ini ya, untuk apa tu, untuk university macam tu. Okey, ada .gov untuk government, .org biasanya untuk non-profit organisation lah ya, dan seterusnya ada .net network, ada pula .int iaitu international dan sebagainya ya. Jenis-jenis level domain ataupun alamat. So itu kita dapat tengok www.org.com. Lepas tu ada pula macam-macam lah .edu, okay, .my macam tu, .org.my or something macam tu. So dia bergantung kepada jenis organisasi ya. Dan seterusnya, macam saya katakan tadi, mengapa kita memerlukan website? Apakah kepentingan website ini? Okey, satu adalah kerana iklan. Okey, saya akan tunjuk satu contoh ya. Ini cuma saya nak tunjuk secara flashback sahaja. Saya dah bagi tahu dah hari tu yang ini dalam sesi kita sebelum ini. Kalau nak tengok sesi yang tersebut, bolehlah masuk ke dalam Cebu Digital Innovation Hub Facebook page ni, dan juga dalam kita punya YouTube channel ya. Semua video-video telah pun di-upload di sana dan boleh tengok lah ya. Okey, jadi dekat sini kita boleh tengok contohnya website kerana kita nak buat iklan. Okey, iklan ni yang kita terfikir mungkin iklan yang paling senang adalah dalam Facebook. So mungkin yang kita terfikir adalah kita buat iklan dalam Facebook, tapi kita tak tahu macam mana cara nak buat iklan dalam Facebook dan bagaimana orang nak membeli barangan dan produk kita yang kita iklankan di dalam Facebook. Dan kita terfikir pula, oh mungkin kita just letakkan nombor bank account kita. Masalah dia tuan-tuan puan, bila kita letakkan bank account macam tu kan, dan kena beli melalui WhatsApp dan sebagainya, nampak tak profesional sebenarnya ya. Okey, dan orang pun kurang keyakinan untuk membeli daripada kita dengan cara macam tu. Lagipun kalau macam tu, mereka akan terfikir baik buat pembelian dekat Shopee ya. Shopee itu pun sendiri adalah website sebenarnya ya, di mana memberikan kemudahan untuk kita menjual barangan. Oleh itu, kita memerlukan website ini kerana kita nak letak iklan kita, okey, berdasarkan website tadi. So website itu adalah sebagai pembantu kepada iklan di dalam Facebook ataupun di mana-mana sahaja yang kita nak. Jadi iklan itu contoh lah ya, nak bagi tahu kepada mungkin ada yang tak tahu ya. Okey, ini adalah contoh Facebook saya lah ya. Saya akan tunjuk Facebook saya di sini. Okey, sekejap. Okey, ini adalah Facebook saya, harap dapat tengok ya. Ini Facebook kan. So dalam Facebook ini, bila kita tengok ya, walau apapun iklan yang kita tengok, kita dapat tahulah dalam Facebook iklan tu dia akan letak perkataan sponsored macam ni. Okey, so apa sahaja iklan yang di dalam Facebook ini, saya garanti ya, sekiranya mereka menjual produk dan barangan, walaupun menjual perkhidmatan ataupun menawarkan perkhidmatan, mereka mesti 99% akan menggunakan website. Contohnya macam ni, KNF Concept Spain ni, dia jual barangan-barangan aksesori untuk kamera ya. So apapun yang berlaku, bila kita klik button tu, ataupun di mana-mana pun bahagian iklan yang kita klik, okey, dia akan tetap bawa kita ke dalam website ya, apa sahaja. Nampak ya, website mereka. Inilah kepentingan website tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan perasan, walau apapun iklan di dalam Facebook yang menunjukkan penjualan barangan macam ni, dia jual apa? Dia jual rawatan untuk leher ya, relief neck and upper back pain and tension. Kalau saya klik shop now macam ni, nampak tak? Dia tetap akan bawa kita masuk ke dalam website. So apapun yang berlaku, website tetap akan menjadi tempat terakhir persinggahan kita bila orang nak membeli barangan melalui Facebook ya. Begitu juga di dalam Instagram. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan ya, cuba tengok iklan-iklan dalam Instagram ya, dia tetap akan suruh kita klik. Bila kita klik, masuklah kita ke dalam iklan-iklan yang telah pun mereka sediakan untuk kita. Okey, nampak kegunaan website tadi. Satu iklan, satu untuk meletakkan produk-produk kategori produk kita. Tak ada tempat untuk kita letakkan produk kategori produk kita selain daripada website. Sebab di dalam website kita boleh meletakkan produk kita berasaskan kategori-kategori yang tersedia. Ya, macam tengok iklan apa tu ataupun website ni, dia ada products, dekat sini dia ada health, okey, dia ada health and wellness, dan ada beauty and personal care. Nampak tak? So dia dapat bahagikan ya produk tu.
bermacam-macam. Inilah yang kita nak sebenarnya. Sebab bila sekiranya kita menjual melalui Facebook, kita tak dapat tengok ataupun tak dapat letakkan produk kita berdasarkan kategori. Dia berdasarkan post, berdasarkan page. Ya, macam tu. Begitu juga dekat Instagram, ya, tak boleh meletakkan dari segi kategori, cuma satu tempat sahaja, iaitu melalui website. Website sahaja akan membolehkan kita meletakkan produk kita berdasarkan kategori. Lepas itu kita ada data dan rekod, saya akan tunjukkan nanti. Dan untuk yang apa kita fokus pada hari ini juga adalah mengenai pengurusan pelanggan, iaitu produk dan perkhidmatan, iaitu melalui email marketing. Ya. Jadi sekiranya kita tak mempunyai website, okey, dan terlalu banyak masalah yang kita akan hadapi berdasarkan pelanggan itu sendiri. Contohnya pelanggan dia nak beli, okey, tapi tak tahu maklumat. Dia nak beli tapi dia tersekat, okey. Dan dia nak beli, dia dah masuk, nak beli, nak bayar, tapi dia terlupa. So katakanlah, okey, kita biarkan sahaja, okey, customer macam ni, apa akan jadi pada perniagaan kita? Kita terlepas peluang keemasan, ya. Dengan adanya website, website akan datang dengan satu servis yang dipanggil sebagai email marketing. Tujuan email marketing adalah kerana kita tak dapat sebenarnya kebanyakan customer, okey, dia tak akan mahu memberikan nombor telefon kepada kita. Tapi alamat email, kebanyakan orang tak ada masalah langsung nak memberikan alamat email. Sebab itu kita kena menggunakan website, kerana website mempunyai satu servis yang dipanggil sebagai email marketing. Macam inilah caranya untuk kita menguruskan pelanggan. So dengan adanya email marketing ini, mereka akan dapat diingatkan tentang produk-produk kita, dapat diingatkan tentang pembelian mereka. Kita akan bagi tahu pembelian telah berjaya, kita akan bagi tahu barangan telah dihantar dan sebagainya. Ya, email marketing ini contoh terbaik adalah Shopee. Ya, kalau tuan-tuan perempuan selalu beli dekat Shopee, ingat tak, ya, Shopee bila dia dah hantar, dia akan hantar email dekat kita. Bila seller dah hantar, dia akan hantar email. Bila barang dalam perjalanan, dia akan hantar email sebagai peringatan. Macam itulah. So, Shopee itu sendiri adalah email, Shopee itu sendiri adalah website, ya. So kita akan tengok macam mana caranya untuk menggunakan email marketing ini di dalam sesi kita pada kali ini juga, ya. Okey. Dan seterusnya kita terus masuk kepada dua jenis e-commerce website yang utama, iaitu WordPress dan Shopify. Dan kita akan tunjuklah satu persatu, ya, WordPress dan Shopify. Sebab pada kali ini bukan sahaja WordPress dan Shopify saya akan tunjuk, tapi saya cuma tunjuk sahaja, ya, untuk sebagai panduan kepada tuan-tuan dan puan-puan apa yang perlu dilakukan. Okey, saya dah bagi tahu tadi kepentingan website. Cukup sampai itu sahaja. Okey, harap tuan-tuan dan puan faham. Kalau ada soalan, just tunjukkan terus kepada kita, tak ada masalah, ya. Kita akan terus jawab soalan-soalan yang tunjukkan, ya. Okey. Okey. Jika ada soalan, okey, dipersilakan untuk terus tujukan kepada kita untuk kita jawab soalan-soalan tersebut, ya, tak ada masalah. Alright. Dan seterusnya, ya, kita nak tengok tentang Shopify dan juga WordPress, ya. So, saya akan bagi tahulah kenapakah kedua-dua yang ini saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan puan-puan, kenapa WordPress dan Shopify, ya. Sebab kedua-duanya adalah pilihan utama kebanyakan perniagaan untuk memasarkan produk mereka di dalam website, ya. Jadi kedua-dua ni mempunyai kelebihan dan kekurangan, ya. Tapi kedua-duanya adalah platform yang paling dipercayai dan paling terkenal dan sebenarnya paling mudah dan paling fleksibel. So itu kita nak tunjuk sekarang, ya. Okey, ini adalah platform, okey, ataupun tempat yang mana orang gunakan untuk membuat website. Ya, saya akan tunjuk, ya. Saya akan tunjuk sekejap saja. Lepas itu kita masuk pula cara-cara macam mana kita nak memaksimumkan kehebatan website itu sendiri untuk membantu kita di dalam perniagaan, ya, dan juga untuk memasarkan barangan kita. So saya kena tunjuk. Now,
Untuk pertama kali adalah WordPress. Okey, WordPress ini adalah satu platform untuk buat website, tuan-tuan puan-puan. Banyak platform lain sebenarnya di dunia ni, ya, ada 10,000 lebih platform sebenarnya nak buat website sahaja. Okey, bayangkan. So kalau kita tak tahu dan tak ada ilmu tentang benda-benda macam ni, so kita akan terkeliru, ya. Yang mana satukah nak digunakan untuk kita membuat website. So banyak, okey. Dan kami recommend WordPress lah, okey. WordPress dan Shopify. Okey. WordPress ini, ya, lepas itu saya akan tunjuk Shopify lah untuk tunjukkan dia punya apa yang kita panggil sebagai apa tu? Kelebihan, kekurangan, dan juga bila kita nak buat perbandingan di antara kedua ni lah, ya. Okey. WordPress ni bila kita nak buat website dengan WordPress, okey. So macam yang saya tunjukkan tadi ialah kita kena ada domain dan juga, ya, hosting, ya. Kita kena ada domain dan website itu sendiri. So kita kena ada kedai itu sendiri, kita kena ada alamat, kita kena ada tanah, dan kita kena ada website. Jadi WordPress ini sendiri adalah satu kedai yang telah pun yang memberikan kita kemudahan untuk membuat website ini. Tapi untuk kita dapatkan tanah dan juga alamat tadi, kita memerlukan platform lain pula, ya. Jadi contoh platform yang ada yang menyediakan tanah dan menyediakan alamat tadi seperti GoDaddy.com ni. GoDaddy.com ni dia menyediakan kemudahan-kemudahan kepada kita. Dia berikan kita tanah dan dia berikan kita alamat. Macam tu. Boleh, ya? Faham, ya? Jadi macam yang ini, GoDaddy dia ada banyak lagi, ya. Ada HostGator, ada syarikat yang Malaysia punya. Okey, kalau kita nak letak .my semua ada, tak ada masalah. Okey, yang itu boleh pilih sendiri, tak ada masalah, ya. Jangan takut sekiranya ada platform yang mungkin tak dipercayai. Cuba type saja, okey, hosting, okey, website hosting Malaysia. So akan keluarlah bermacam-macam syarikat-syarikat website yang menyediakan kemudahan untuk kita membuat website, ya. Jadi kita kena ada satu provider, okey, ataupun hosting provider, okey, yang memberikan kita tanah untuk membuat website itu sendiri. Jadi tanah itu sebenarnya kita panggil sebagai server lah, lebih kurang pun boleh jugalah, ya, kalau yang faham tentang server tu. Okay, dia berikan kita tanah. Jadi bila saya dah masuk, saya beli tanah dan saya beli alamat, kena beli, ya. Lepas itu barulah saya boleh membuat website saya sendiri. Okey, ini contoh saja. Saya tak boleh tunjukkan cara-cara dia lah sebab kita cuma ada sejam saja untuk satu sesi, ya. Tapi kami tetap akan bersedia untuk menjawab semua soalan-soalan, ya. Yang ditujukan kepada kami lah, ya. Okey. Jadi yang kita panggil sebagai, nanti saya akan tunjuk, ya. Okey, yang kita panggil sebagai website ini. Okey, bila saya dah beli tanah dan juga domain tadi, alamat, jadi saya cuma pergi dekat sini manage WordPress, ya. Saya beli khas untuk WordPress saja, ya, tuan-tuan puan-puan. Saya beli khas untuk WordPress. Saya pergi dekat sini dan saya nak masuk ke dalam website saya. So dia dah berikan saya website tau. Dia berikan saya satu tanah. Okey. Nampak, saya boleh create satu lagi kedai dan saya boleh terus masuk ke dalam tanah ataupun website yang telah diberikan kepada saya, ya. Macam tu, ya. Okey. Oh, ada soalan, ya. Okey, Kirby CMS. Okey, Mr. Harami, terima kasih, ya, banyak-banyak soalan yang diberikan. Okey, Kirby CMS sebenarnya dia tak fokus sangat dengan website. Dia memang fokus dengan website, tapi dia ada banyak lagi bermacam-macam produk yang mereka ada, ya. So dia taklah fokus sangat kepada website development. Okey, nanti boleh gunakan sekiranya produk-produk yang mereka berikan ataupun perkhidmatan yang mereka berikan tu berkaitan dengan kita, kita boleh gunakan. Semua masalah dia mungkin kepada yang baru nak start, nak gunakan Kirby CMS ni mungkin sedikit mengelirukan. Macam tu. Kalau kita gunakan contoh GoDaddy tadi, ya, Mr. Armin, ya, GoDaddy tadi, kalau kita gunakan yang ini, okey, dia fokus kepada website itu sendiri sahaja. Ya, dia ada professional email, okey, dia ada email marketing, tapi tak perlu pun sebab email marketing itu sendiri ada di dalam WordPress, okey. Jadi dia
fokus kepada orang kita panggil sebagai website development sahaja. Okey, termasuklah security, SSL dan sebagainya, Mr. Amin. Okey, so kalau nak letakkan Kirby CMS pun boleh, cuma dia banyaklah produk-produk lain yang mereka tawarkan. Inilah yang kalau kita Kirby CMS ni biasanya bagi mereka yang dah faham lah pasal kita panggil sebagai website. Okey, dah tahu macam mana. Lagipun mereka Kirby CMS ni taklah mudah macam menggunakan GoDaddy, ya, sebab mereka pun menggunakan yang kita panggil sebagai kod untuk mencipta ataupun membangunkan website, ya. Kalau kita menggunakan WordPress tadi, okey, kita tak perlu tahu kod, ya, coding tu tak perlu. Kita cuma buat secara simple saja. Contohnya, ya, okey, ini adalah admin page untuk WordPress tadi. Bila kita nak letak ataupun nak ubah WordPress ni, menjadi website kita, so saya cuma pergi dekat visit website dekat sini, ya. Jadi mereka pun dah berikan saya satu theme ataupun tema untuk website saya. Saya tak boleh tunjuklah macam mana nak install semua tu kan. Cuma dalam sesi sebelum ni saya dah tunjuk. Yang ini saya tunjukkan sebab saya nak masuk nanti ke dalam SEO sedikit dan nak masuk ke dalam email marketing. So saya kena tunjuk sedikit. Nanti kita tak ada pembukaan. Nanti orang tak faham pula, ya, kalau kita terus masuk ke dalam sesi-sesi yang kita panggil sebagai SEO, Search Engine Optimization, dan juga terus masuk ke dalam email marketing nanti. Okey, yang ini adalah website saya. Dah ada website. Dah cantik dah website saya. Okey, so ini saya dah boleh jual barangan di dalam, dah start. Okey, jadi macam ni saya dah boleh buat perubahan. Okey, contohlah dekat sini saya tak sukalah gambar-gambar macam ni, ya. So saya nak ubah sedikit lah. Okey, gambar-gambar ni saya tak nak macam ni. Okey, saya nak ubah sedikit, nak masukkan benda-benda lain, saya nak masukkan video boleh, saya nak tukar gambar tu pun boleh, semuanya tak ada masalah, ya. Saya nak hilangkan gambar tu dan tukar kepada benda lain pun tak ada masalah juga. Semua boleh dilakukan dengan menggunakan WordPress ini tadi, ya, tak ada masalah. Ini contoh-contoh lah, ya, contoh yang kita boleh buat untuk kita punya website itu sendirilah, ya. Macam ni. So dekat sini kita punya title boleh ubah, ya. Okey, yang senangnya just klik. Okey, klik sahaja dan kita dah boleh ubah bahagian yang kita nak. Ini yang saya nak recommendkan tentang WordPress ni. Okey, gambar-gambar ni kita boleh ubah. Contoh kita nak ubah, nak masukkan benda lain, tak ada masalah, ya. Okey, gambar ni contohlah, di dalam gambar ni kita tak nak letakkan gambar, kita nak letakkan tempat benda lain pula pun boleh juga, ya. Okey, tak ada masalah. Ini adalah contoh-contoh cara untuk kita bila kita dah ada website. Okey, bila kita ada website, kita boleh letak, contoh kita nak letak video pula. Nak letak video pun boleh, nak letak video. Contoh kita nak letak video dekat sini, ya. Macam ni, nampak? Okey, apa yang kita kena buat, just pergi dekat YouTube, okey, copy dia punya link daripada YouTube tu, masukkan ke dalam link ni, dan kita dah ada satu video yang akan automatically play bila kita buat website kita. Macam ni. Okey, ini yang saya nak tunjuk contoh dia betapa mudahnya. Okey, dan selepas itu di dalam WordPress ini barulah saya nak masuk tentang email marketing tadi, ya. Di dalam WordPress ini sendiri, ya. So kita akan masuk balik ke dalam kita punya dashboard, ya. Ini contoh-contoh bila kita nak buat sedikit perubahan dalam website kita. Ini adalah untuk WordPress. Okey, kepada mereka yang dah biasa tu, okeylah, tak ada masalah lah, ya. Mereka memang tahu WordPress ni dan mereka memang tahu apakah kelebihan dia. Okey, di dalam WordPress ini dia ada satu, bila kita katakan WordPress untuk e-commerce, dia ada satu kemudahan yang diberikan kepada kita dipanggil sebagai WooCommerce. Untuk website yang biasa, okey, contohnya website-website yang orang kata tak berlaku apa-apa pembelian dekat sana, ya, tak berlaku apa-apa, orang kata contohnya seperti, ya, tak berlaku apa-apa inilah. Okey, contohnya seperti ya. Contohnya seperti yang inilah. Okey, website universiti saya iaitu Universiti College Teknologi Sarawak. Di dalam website ni tak berlaku apa-apa aktiviti pembelian dan penjualan. So,
website ini pun dibuat menggunakan WordPress. Oleh itu, kerana tak ada proses pembelian dan penjualan, kita tak panggil website ni sebagai e-commerce website. Tak, kita panggil sebagai website biasa untuk maklumat. Okey, kita boleh buat registration dekat sini, cari maklumat dan sebagainya. Ini tak ada masalah, ya. Cuma kalau kita nak buat WordPress untuk e-commerce, iaitu berlakunya proses penjualan dan pembelian seperti yang saya tunjukkan sebentar tadi, ya, maka kita kena gunakan WooCommerce, ya, kena gunakan website ataupun fungsi di dalam website, iaitu WordPress itu dipanggil sebagai WooCommerce. So yang ini dipanggil plugin sahaja. Okey, kita kena install plugin. Plugin ni kalau nak tahu apa dia, senang saja. Contohnya handphone kita kan ada apps. Untuk WordPress, apps dia dipanggil plugins, bukan apps. Macam tu. So kita just ke plugin ni, add new, dan kita install WooCommerce. Bila dah ada WooCommerce dekat sini, ya, tuan-tuan puan-puan, okey, kita dah diberikan kemudahan yang mana kita boleh membuat ataupun set email kita secara automatik. Ini yang kebaikan dia tadi tu, ya, saya nak tunjukkan. Okey. Contoh dekat sini lah, ya, saya nak tunjuk. Contohnya lah, ya. Saya akan tunjuk sedikit. Ya. Dia mempunyai yang kita panggil sebagai, okey, contoh di sini, ya. Macam ni, saya ada satu order sebagai contoh sahaja. Okey, di dalam order ni nampak tak? Okey, order ni, okey, dorang secara automatik, okey, order ni telah pun dihantar kepada customer. Ini adalah email customer, ya, ini adalah pembeli. Okey, dan ini adalah customer, dan ini adalah nombor telefon customer. Ini berlaku sekiranya customer mahu memberikan nombor handphone mereka. Tapi email mereka wajib berikan. Okey, kita kena letakkan wajib di sana. Ini yang dipanggil sebagai email marketing. Bila kita terfikir sendiri, adakah email marketing ataupun email ini masih relevan di dalam situasi sekarang ini, ya? Saya ingin nyatakan sememangnya masih relevan dan memang masih penting. Kerana macam saya katakan tadi di awal sesi kita, iaitu kebanyakan orang mereka susah nak memberikan nombor telefon, ya, tapi mereka tak ada apa-apa masalah nak memberikan alamat email mereka. Oleh itu kita boleh menghubungi mereka menggunakan email itu tadi, ya, walaupun mereka mungkin jarang melihat email, okey, tapi walaupun bagaimanapun kita tetap mempunyai satu option untuk menghubungi mereka. So kenapa kita perlu hubungi mereka? Kerana dekat sini nampak, ya, okey, sebab kita kena bagi tahu mereka apakah kondisi ataupun apakah status pembelian mereka pada ketika ini. Sekiranya mereka dah beli dan bayar, so kita kena ada email hantar satu confirmation, invoice kah, receipt kah, bagi tahu anda pembelian anda telah pun direkod. Lepas itu dalam ni pula ada pula ada pula ini option untuk kita hantar maklumat sekiranya barangan telah dihantar. Okey, sekali bersama-sama dengan tracking number barangan tersebut. Nampak, ya? So hantar kepada email. Semua dihantar kepada email customer, bukan kepada handphone mereka. Ya. Lepas itu ada pula option untuk kita hantar promotion, ada hantar voucher mungkin. Okey, special promotion untuk certain customers. Okey, semua option-option ni berada di dalam email. Okey, di dalam WordPress ini kita boleh pilih. Okey, yang mana satukah kita nak hantar kepada customer. Dan satu lagi, dia ada satu servis yang dipanggil sebagai cart abandonment. Cart abandonment ni sebab kenapa? Dia amatlah penting di dalam email marketing kerana, ya, customer biasanya mereka masuk ke dalam website macam Shopee lah. Kita masuk ke dalam website, lepas itu kita dah key in semua maklumat-maklumat nak beli, kita dah masukkan item ke dalam cart, okey, tapi kita tak membuat pembayaran. Apa yang akan berlaku? Okey, Shopee akan hantar satu reminder. Okey, dia kata anda ada satu item di dalam cart, di dalam
yang anda belum check out, yang anda belum bayar, dia akan bagi tahu satu reminder. So kita terfikir macam mana Shopee dapat membuat satu benda yang memberikan kita peringatan melalui email sedangkan terlalu ramai customer. Dan jadi nak bagi tahu dekat sini, fungsi itu sebenarnya terdapat di dalam website, ya. Secara automatik dia akan bagi tahu satu persatu dan dia akan berikan secara automatik satu persatu customer. Ya, kita cuma pilih yang mana kita nak. Dia akan bagi tahu. Kita kena tulis, tak perlu tulis. Kalau kita nak ubah, boleh ubah maklumat email tu, tapi tak perlu ubah pun sebab semua kandungan dalam email adalah automatik, ya. Nak bagi tahu dan semuanya akan terupdate secara automatik juga. Inilah kehebatan WooCommerce itu tadi dan dia adalah percuma, ya. Ini yang kita nak tahu ni, ini yang kita nak tengok sebenarnya, ya. So dekat sini nampak ada perkataan emails, ya, untuk yang WooCommerce ini, dan di dalam tu nampak tak apa yang dia akan bagi? Dia akan dapat ambil email, dia akan bagi email bila ada new order, dia akan ambil email bila order kena cancel, bila dia akan hantar email bila order kena ada gagal disebabkan oleh bermacam-macam alasan lah ataupun sebab lah, ya. Dia akan bagi email walaupun email produk itu on hold, ya, delay. Dia akan bagi email bila order tengah diproses pun dia akan bagi email, ya. Bila order complete pun dia bagi email. Lepas itu dia akan bagi email refund pun dia akan bagi email. Invoice dia akan bagi, customer note, reset password dan sebagainya. Setiap email ini adalah secara automatik, tak perlulah kita nak ubah. Nak ubah memang susah lah kalau di dalam WordPress ni, tapi tak perlu ubah pun, ya. Memang kita boleh pergi manage dekat sini, lepas itu kita boleh tengok okey macam manakah bentuk email tu. Okey, kita boleh tengok view template. Kita tengok template ni pun dia kebanyakan dalam dari segi inilah dalam bentuk coding, okey. Tapi kita boleh tengok apa yang dia akan hantar, ya. Tak ada masalah kalau anda biasa dengan coding. Jadi tak perlu pun buat apa-apa dekat sini, ya. Dia akan automatik beri kita satu kemudahan iaitu dipanggil email marketing. Inilah email marketing tu tuan-tuan puan-puan, ya. Bukanlah email marketing itu sebagai spam, tidak, ya. Dia bukan sahaja dulu, ya, sebelum ini memang dahulu sebelum adanya benda-benda macam ni, email tu dipanggil spam. Sekarang tak lagi, ya. Email itu berinteraksi dengan pelanggan. Ini yang dipanggil sebagai email marketing, dan pentingnya email marketing adalah untuk membuatkan pelanggan merasa dihargai satu dan merasa mereka tak tertipu dan membuatkan perniagaan kita dipercayai, ya. Sekiranya kita bergantung kepada WhatsApp, okey, dan kita ada tak perlu 10 customer, cukup 3 ke 5 customer, ya, kita tak boleh nak hantar update untuk barangan mereka satu persatu, terlalu banyak. Even 10 customer pun dah kira banyak, ya. Terlalu letih dan terlalu penat untuk kita hantar, ya, pakai WhatsApp. Sebab itu kita memerlukan email marketing, sebab email marketing kebanyakannya automated, secara automatik, ya. Ini untuk WordPress pula. Ya, email marketing untuk WordPress, ya. Tadi saya dah kata, ya, WordPress ini cuma itu adalah kelebihan WordPress. Kelemahan dia adalah bukan juga kelemahan lah, tapi jika dibandingkan dengan platform-platform lain, WordPress memerlukan kita untuk meletakkan kreativiti kita sepenuhnya untuk semasa kita membuat website itu di dalam WordPress, ya. Ingat, WordPress adalah platform untuk kita buat website, okey. Macam mana kita nak dapatkan WordPress ni? Dengan kita pergi kepada website-website yang menyediakan apa yang saya kata tadi, tanah dan juga alamat, iaitu hosting dan juga domain. Dekat situlah kita beli daripada mereka tanah, kita beli domain daripada mereka, dan mereka akan berikan kita WordPress. Macam tu, ya. Ya, Mr. Armin, terima kasih di atas cadangan yang diberikannya. Boleh kelas seterusnya nanti, okey, kita akan buat satu sesi yang mana kita nak buat website server sendiri. Boleh, tak ada masalah. Terima kasih di atas cadangan Mr. Aramin, ya. Betul, tuan-tuan puan-puan, ya. Sekiranya lah, okey, kita tak nak pakai server orang lain, kita tak nak pakai tanah orang lain, ya. Kita tak nak pakai tanah orang lain, kita nak pakai tanah sendiri. Okey, kita boleh buat tanah sendiri. Ini kehebatan digital pada ketika ini, macam Mr. Arimin cadangkan dekat sini. Masalah dia adalah kita kena ada
komponen. Okey, kita kena ada server. Okey, server tu tak ada masalah lah. Server ni kita boleh beli. Ada server sendiri yang boleh dibeli. Dia macam komputer lah, tapi dia lebih fokus kepada servis server itu sendiri, ya. Bila kita ada server sendiri, tak perlu kita beli daripada orang lain tadi, ya, yang ada subscription mungkin bulanan, tahunan dan sebagainya, ya. Jadi kita boleh buat sendiri, kita beli server sendiri kecil untuk website kita sahaja. Kenapa kita memerlukan server ataupun tanah dan juga alamat daripada orang lain adalah kerana kita nak kita punya website itu available 24 jam. Okey? Kita nak. Sebab itu kita memerlukan orang-orang ataupun syarikat-syarikat yang boleh menyediakan kita kemudahan, menyediakan kita tempat yang boleh diakses selama 24 jam sehari. Okey, untuk 7 minggu 24/7 orang kata. Untuk 7 hari 1 minggu 24/7. Macam tu. So kalau kita tak nak lah, katakan tak nak kita menggunakan khidmat orang lain macam Mr. Aramin cadangkan tadi, boleh kita buat sendiri, ya. Boleh, tak ada masalah. Okay, kita akan buat satu sesi, okay, yang mana kita akan tunjuk, ajar, senang sahaja, mudah, kita cuma perlukan komponen. Itu sahaja, ya, untuk kita membuat server sendiri. Okay. Ini adalah email marketing kita tunjuk. Okay, terima kasih Encik Armin untuk cadangan yang tadi berikan. So kita sambung lagi. Seterusnya untuk email marketing tadi, okay, dekat sini macam yang saya tunjuk tadi. Okey, apakah email-email yang akan dihantar kepada para pelanggan kita? Inilah email-email yang akan dihantar, ya. Iaitu seperti order tu telah pun selesai, order itu delay dan sebagainya, ya. Dia akan hantar setiap email sama seperti Shopee. Ya, kita terfikir macam mana Shopee dapat buat. Sebenarnya senang saja. Shopee pun, okey, dia menggunakan automated email, ya, yang telah diberikan sendiri oleh website provider mereka ataupun mereka mempunyai server untuk website sendiri, ya. Tak pastilah Shopee buat macam mana, tapi untuk kita macam ni. Okey. So, saya nak ulang balik sekali lagi, masalah ataupun satu yang yang kita panggil sebagai drawbacks ataupun kelemahan WordPress ini kerana kita kena buat semua ni sendiri, satu persatu. Gambar kena masuk satu persatu semua, okey. Lepas itu perkataan ayat ni semua, okey, kita kena animatekan dia, kita kena cantikkan dia sendiri satu persatu setiap page yang ada, store, about us, contact us, my account dan sebagainya. Ya, kita kena buat sendiri semua tu. Oleh itu, kebanyakan orang mungkin dorang tak nak susah-susah lah buat benda-benda macam ni, ya. Dorang tak nak lah orang kata menyusahkan diri. Dan oleh itu mereka nak semua benda ni jadi automated. Sebab kita tengok dekat sini, ya, ada social media punya button semua kan. Saya kena masukkan sendiri tau. Okey, button shop now ni saya kena masukkan sendiri, ya. Semua ayat ni, semua perkataan, gambar-gambar ni saya kena masukkan sendiri. Setting pun, ya, saya kena setting sendiri. Okey, saya nak bagi orang masuk, okey, nak buat pembelian, saya kena setting itu, setting ini, okey, apakah benda yang boleh apakah platform yang akan digunakan oleh customer untuk membuat pembelian, okey, pun saya kena setting sendiri semua daripada A sampai Z. Sekarang ini saya rasa dalam lebih kurang 90% kita kena setting semua sendiri, ya, di dalam WordPress ini. Macam ni, okey. Jadi katalah saya nak belilah, ya, saya nak buat pembelian, so saya kena buatlah, saya kena setting semua pembelian dekat sini, ya. Sekarang ini sesi yang setting transfer bank online dan segala ni kami dah buat di dalam sesi yang lepas, ya. Kami dah buat perkongsian, boleh tengoklah dekat sana, ya. Oleh itu kita ada satu lagi pilihan, ya, selain daripada WordPress itu tadi, ya, yang mana mungkin sedikit susah. WordPress ni kalau tanya saya, mungkin kita perlu sedikit kreatif. Kalau tak kreatif, susah sedikit dengan WordPress ni, okey. Tapi ramai orang kata dia tak kreatif, tapi bila dia gunakan WordPress, okey, dan oleh kerana terlalu banyak ataupun banyaknya pilihan yang diberikan oleh WordPress itu tadi, mereka dah jadi kreatif sendiri. Tapi katalah kita tak ada masa nak buat benda-benda semua di dalam WordPress. Oleh itu kita permudahkan diri kita dengan menggunakan satu lagi platform untuk e-commerce website dipanggil sebagai Shopify. Shopify nak tunjuk pula, ya. Sekejap. Okey, Shopify ni pula tuan-tuan dan puan, ya. Bentuk dia macam ni. Saya tunjuk, ya.
Okey. Shopify, ini Shopify. Ya. Okey, kalau kata tadi WordPress ya. WordPress tu tadi pembayaran dia lain pula. Pembayaran dia bolehlah kita buat bayaran berdasarkan, biasanya dia akan minta setahun penuh pembayaran WordPress ni. Ya. Jadi WordPress ni biasanya untuk syarikat-syarikat yang profesional, dorang nak website dorang available 24 jam 24/7 setahun. Okey, dorang nak sentiasa website tu sentiasa ada, macam Shopee lah. Bayangkanlah Shopee kalau down, ya, apa akan jadi, ya? Kita pun tak tahu mana nak beli lagi, betul tak? Ataupun Lazada macam tu. Katalah Facebook down, ya. Macam mana nak buat? Kita tak nak benda-benda tu berlaku. So kita nak Facebook, Instagram, TikTok, semua ni dia kena up 24/7 supaya orang boleh terus masuk dan menggunakan servis kita. Macam juga e-commerce website, ya. So macam WordPress tadi saya dah katakan, kita nak beli domain dan nak beli hosting daripada mereka. Biasanya macam hosting ataupun host yang menyediakan perkhidmatan WordPress ini, kita kena bayar dalam bayaran penuh setahun. Tapi untuk peniaga-peniaga kecil, ya, kebanyakan, dan mereka fikir macam ni saja. Saya nak ada website, tapi saya tak nak website tu up selama 24 jam. Tak, saya tak nak dia up selama setahun penuh, ya. Saya nak kimatkan kos, saya nak dia up bila saya nak jual barang sahaja. Saya nak dia up dalam sebulan, seminggu sahaja, sebab kerana saya nak buat pembayaran ataupun nak buat marketing cuma pada masa-masa orang kata festival, perayaan macam Tahun Baru Cina ke, Hari Raya ke dan sebagainya, ataupun gawai dan sebagainya, bila orang tengah nak membeli. Oleh itu kita diberikan satu lagi option, pilihan yang itu dipanggil sebagai Shopify. Shopify ni contoh dia adalah macam yang saya tunjuk sebentar tadi tu, tuan-tuan puan-puan, ya. Ingat tak? Bila saya tunjukkan website tu, bila saya tunjukkan saya punya Facebook, ya. Saya tunjuk Facebook kan, contoh. Ini Facebook saya kan. Saya nak tunjuk sekejap. Dan saya masuk ke dalam mana-mana iklan, contohnya yang ini KNF konsep ni. Saya nak shop, contoh, dan saya masuk ke dalam website dorang. Kita nak website yang macam ni sahaja. Kita nak website ini, tak perlulah 24 jam ataupun tak perlulah setahun tu available. Kita cuma nak dia available masa-masa tertentu sahaja. So kita diberi pilihan iaitu menggunakan Shopify. Apakah Shopify ini? Saya akan tunjuk sekejap. Shopify macam ni. Kalau tadi WordPress kita kena bayar mahal, Shopify kita akan bayar lebih murah daripada WordPress sebenarnya. Tapi bila kita tak pakai setahun, kita pakai mungkin setahun 3 kali, setahun 4 kali macam tu. Tapi kalau kita nak dia up selama setahun penuh, maka Shopify ini akan menjadi lebih mahal daripada WordPress. Tapi kalau kita nak up setahun, bulan-bulan tertentu sahaja, Shopify ini adalah amat murah berbanding dengan WordPress. So pilihan kita yang mana kita nak, bergantung, ya, bergantung. Tapi satu lagi kemudahan ataupun kebaikan Shopify ini, kerana ianya mudah, saya akan tunjuk, ya. Bila saya pergi dekat online store dekat sini, dan saya tunjuk, ya, saya nak tunjuk macam mana rupa kedai saya dalam Shopify. Nampak tak? Ya. Terlalu simple, terlalu mudah. Macam ni sahaja. Dekat sini kita boleh letak gambar, kita tak boleh letak video di dalam Shopify, ya. Dia cuma boleh letak picture ataupun gambar sahaja, ya. So bentuk dia macam ni. Tak sempatlah saya nak tunjuk semua kan. Saya tunjuk macam ni, contoh-contoh dia. Macam ni lah contoh-contoh dia, ya. Nak tengok macam ni. Nanti dalam kita punya website bentuk dia macam ni, lepas tu dia boleh tunjuk juga macam mana bentuk dia dalam handphone, macam tu. So kita boleh pilih, ambil theme ni, masukkan ke dalam kita punya
WordPress tadi. Senang saja macam tu. Lepas itu benda-benda ni semua dia dah bagi. Okey, kita boleh masukkan aksesoris, denim, maksudnya masukkan kategori-kategori untuk produk kita. Macam tu. Okey. Dan bayaran dia macam saya kata tadi, kalau kita tak jalankan selama setahun, maka dia adalah jauh lebih murah daripada WordPress itu tadi. Dan dia jauh lebih senang. Okey, sebab dia fokus kepada nak jual barang sahaja. Okey. Base-nya pula adalah sebab bila kita masuk ke dalam setting ini, okey, lepas itu dia setting dia tak ada WooCommerce tadi, tapi setting dia terlalu simple. Nampak? Terlalu simple. Okey, dia terus bagi kita nak buat checkout, masuk ke dalam checkout. Okey, checkout ni maksudnya kita nak setting pembayaran. Macam mana orang nak bayar kepada kita. Okey, bank mana kita nak pilih untuk orang buat transfer. Macam tu di sini. Okey, gift card terus buat, tak ada masalah. Ya, shipping and delivery macam Shopee. Kalau tuan-tuan puan-puan biasa membuat penjualan di Shopee pun kita ada shipping and delivery punya settings, something macam tu. Ya, macam-macam kita ada, dan dia juga ada yang kita panggil sebagai email marketing tadi. Okey, dan email marketing dia ada dekat checkout, okey, ada dekat general. Contoh kalau kita pergi dekat checkout dekat sini, okey, so kita boleh pilih lah. Okey, ada email marketing, nampak? Email marketing. So email marketing ni akan tunjukkan kepada kita, dia pun ada juga automatic email macam WooCommerce tadi, yang mana akan memberikan email kepada semua customer sekiranya apa-apa aktiviti berlaku semasa pembayaran dan pembelian dan penjualan. Barangan dah dihantar, dia akan bagi. Okey, biar barangan telah pun sampai pun dia akan bagi. Pembelian dan pun bayaran telah pun diterima pun dia akan bagi email. Semuanya automatik, ya. Apa tu, barangan sedang dalam perjalanan dia akan bagi automatik bersama-sama dengan yang kita panggil sebagai number tracking ataupun tracking number tadi. Nampak tak? Ya. So dia macam WordPress juga, tapi nak bandingkan dengan WordPress, yang ini amatlah mudah, ya. Terlalu mudah dibandingkan dengan WordPress, ya. Kalau tuan-tuan perempuan nak tanya saya lah, tapi bergantung kepada apakah tujuan ataupun objektif tuan-tuan puan-puan untuk membuat website tadi, ya. Sekiranya macam saya kata tadi, website tu cuma nak yang kita panggil sebagai nak membuat penjualan, okey, pada masa-masa tertentu, kita pakai Shopify ni. Okey, kalau nak buat penjualan pada masa sepanjang tahun, okey, kita nak jadi profesional, kita nak fokus kepada bisnes, dan oleh itu kita patutlah menggunakan WordPress itu tadi, ya. Walau bagaimanapun nak gunakan Shopify untuk sepanjang tahun pun boleh, ya, boleh, tak ada masalah. Cuma nanti kos dia akan lebih tinggi lah berbanding dengan WordPress, ya, yang mana kita cuma perlu bayar selama setahun. Okey, dan tapi Shopify boleh bayar berdasarkan bulanan pula. Okey, cuma nak tunjuk contoh, ya, dekat sini. Okey, kalau tuan-tuan perempuan tanya saya, website ni, okey, yang ini dia tak menggunakan dia tak menggunakan WordPress. Dia tak menggunakan Shopify, ya. Sebab kenapa? Kita dapat tengok, okey, tema yang digunakan ni adalah lebih complicated, ya. Jadi bagi saya kemungkinan besar dia menggunakan WordPress yang ini, ya. Jadi kita cari yang menggunakan Shopify, ya. Contoh yang menggunakan Shopify. Okey, mungkin yang ini yang gunakan Shopify, saya tunjuk, ya. Dia tak susah pun nak bandingkan Shopify dengan WordPress. Shopify dia akan lebih mudah. Contohnya macam ni. Yang ini memang dia gunakan Shopify. Senang, ya. Dia gunakan Shopify sahaja. Okey, produk dia terus letak dekat sini dan sebagainya. Nampak? Okey, sebab nampak kenapa kalau anda biasa dengan website yang macam ni, memang dia gunakan Shopify sahaja, ya, senang sahaja. Tapi bukan Shopify sahaja yang menyediakan perkhidmatan macam ni. Ada banyak lagi, ya, ada banyak lagi website development, website, ya, developer yang memberikan kemudahan untuk kita menjual barangan di dalam website, ya. Saya tunjuk contohnya lagi, ya, kalau ada macam ni, cuba kita tengok, ya. Tapi saya akan berikan macam ni, ya. Macam ini saya rasa dia okey, sekejap, ya. Ini
saya tak rasa dia pakai Shopify, ya. Okey, dia pakai yang lain. Mungkin bukan WordPress, ya, mungkin Wix ataupun ni, ya. Benda-benda lain ataupun developer lain untuk membuat website, ya. Dia tak gunakan Shopify ataupun WordPress. So kita cari dekat sini yang mana. Okey. Okey, mari kita tengok yang ini pula. Ya. Nampak ya tuan-tuan dan puan, setiap iklan yang saya klik, ya, memang mereka akan bawa kita ke dalam website, ya. Tak ada tempat lain, ya. Tak ada tempat lain. Ini mereka menggunakan Shopify. Kerana apa? Sebab dia lebih simple. Okey. Senang saja nak tengok. So, kesimpulannya dekat sini, kebanyakan orang yang menggunakan website tadi, ya, ataupun membuat iklan di dalam Facebook, okey, mereka mesti ada website, tuan-tuan dan puan, ya. Kalau tak ada website, tak nampak macam berniaga. Ini masalah dia, ya. Lepas itu seterusnya pula, okey. Kita cuma ada 1 jam saja, harap sempat, ya. Okey. Okey, saya dah terangkan tentang WordPress, saya dah terangkan tentang Shopify tadi. Okey, dan sekarang saya nak sedikit buat perkongsian mengenai yang kita panggil sebagai search engine optimization ni. Okey. Apakah yang dipanggil sebagai search engine optimization ni? Sekarang kita ada website, tuan-tuan dan puan, ya. Jadi kalau tuan-tuan dan puan perasan, ya, okey, website ni kebanyakan dekat mana kita boleh tengok? Bila kita masuk Google search, okey. Bila kita masuk Google search, right, macam ni. Contoh ini Google search, dan kita type apa sahajalah. Contoh kita type credit card, ya. So kebanyakan orang mungkin orang nak beli credit card dan sebagainya. Katalah kita menjual credit card, okey, dan kita adalah satu syarikat yang menjual credit card. Sekarang credit card bukan dijual oleh bank saja, ya, tuan-tuan dan puan, okey. Bank sekarang ini telah pun memberikan perkhidmatan itu kepada third party untuk menolong mereka mempromosikan credit card mereka. Contohnya macam syarikat yang Ringgit Plus macam ni, ya. Saya ada cover juga Ringgit Plus di dalam sesi kita sebelum ini. Boleh tengok, tak ada masalah. Okey, tengok dekat sini nampak, ya, Ringgit Plus ini menjual credit card, okey, daripada bank-bank lain, ya. Dia bukanlah kepunyaan bank. Ringgit Plus ni satu website sahaja, ya, menjual credit card City Cash, okey, HSBC dan sebagainya. Masalah dia di sini adalah dia bukanlah satu-satunya syarikat yang menjual credit card. Ada banyak lagi. Dekat sini ini Compare-Hero.my pun jual credit card, iMoney.my pun jual credit card dan sebagainya. Okey. So, kesimpulannya di sini adalah bila kita mempunyai website, okey, dan kita mempunyai perniagaan, kita mempunyai satu masalah besar, iaitu kita mempunyai pesaing, ya. Jadi pesaing ini mereka pun mempunyai website, ya. Jadi kebanyakan bila saya tunjuk data dekat sini, ya, tuan-tuan dan puan tengok, ya. Ya, bila saya tunjuk data dekat sini, kita rakyat Malaysia ini adalah untuk Januari 2020 lah, okey. Satu pattern saja, okey, bentuk penggunaan website di kalangan rakyat Malaysia, ya. Jadi kita tengok dekat sana, 1 bulan, okey, rakyat Malaysia masuk ataupun menggunakan Google 1 bulan trafik, ya, berapa ramai adalah 507,400,000 trafik masuk ke dalam Google. Orang banyak, berapa banyakkah trafik yang masuk ke dalam Google oleh rakyat Malaysia dalam 1 bulan, ya. So maksudnya di sini Google itu adalah yang paling tinggi. Even YouTube pun tak macam tu. YouTube pun baru 207 juta dan Facebook pun baru 158 juta. Tanpa kita sedari, kita menggunakan, Malaysia lebih banyak menggunakan Google daripada website-website lain, ya. Oleh itu, sebab inilah, okey, syarikat kebanyakan mereka fokus kepada Google, iaitu menggunakan website. Sebab tanpa website kita tak boleh gunakan Google secara sepenuhnya, ya. Kita boleh gunakan YouTube, tak ada masalah, untuk menggunakan servis yang diberikan oleh website. Kita boleh gunakan YouTube untuk menggunakan servis yang diberikan oleh Google, ya. Tapi cara terbaik adalah menggunakan website. So kita dah ada website. Masalah dia sekarang, macam mana kita nak promosikan website kita? Kita kata menggunakan Facebook. Boleh, tak ada masalah. Tapi adakah berkesan? Sebab Facebook dia adalah social media, okey. Dan di dalam Facebook, bila kita nak membeli barangan, kita tak boleh menggunakan cara search, okey. Di dalam Facebook dia menggunakan
method memberikan cadangan. Sebab itu kita scroll, mana yang kita tengok kita berminat, kita stop dan kita klik. Tapi di dalam Google, okey, dia menggunakan method keywords, okey, kata kunci. Nampak tak? Ya, perbezaan dia. So, bila kita nak cari sesuatu di dalam Google, kita kena type. Kita type dan Google akan berikan, okey, maklumat yang paling berdekatan dengan keywords yang kita type tadi. Ya, sama juga macam Shopee. Ya, bila nak beli barangan kita type di dalam. Bila kita type, okey, dan dia akan berikan kita maklumat tentang barangan yang kita nak beli. Tapi kita kena beritahu orang apa kita nak beli. So macam itulah metod yang digunakan oleh Google. Masalah di dalam Google pula, ya. Kita sebagai pengguna Google ataupun Google search ini, masalah dia bila kita cari sesuatu maklumat, okey, dia akan ada hasil pencarian yang diletakkan di dalam muka surat ataupun page. Nampak tak dekat bawah ni? Ada page 1, page 2, page 3, ya. Perasan tak bila kita dapat ataupun mencari menggunakan Google, okey, jarang sekali kita akan masuk ke dalam page kedua pencarian, ya. Jarang kita akan masuk ke dalam page kedua. Kita akan just baca yang dipanggil sebagai search result tu, okey. Okey, keputusan pencarian kita cuma baca di dalam first page saja. Okey. Yang itu pun tak sampai pun dekat bawah ni. Kita cuma tengok yang di atas 5 paling atas ataupun 6, 7 paling atas. Yang mana kita dapat tengoklah. Okey, yang dekat bawah ni pun jarang-jarang juga. Sebab itu kajian menyatakan bahawa, okey, sekiranya website kita boleh diletakkan di dalam 7, okey, 7 search result paling atas, ya, seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kebanyakan ataupun 70% klik, okey, adalah di ataupun kepada 7 jumlah ataupun 7 result, search result yang pertama, yang teratas, ya. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ini akan mendapat klik yang paling banyak. 70% klik akan klik mereka ni. 70%. Jadi baki 30% tu barulah yang di bawah-bawah ni. Nampak tak? Jadi, search engine optimization, tuan-tuan puan-puan, adalah satu proses yang sebenarnya menolong kita agar website kita boleh berada di 7 teratas ni. Sekurang-kurangnya berada di page pertama pencarian. Ini nak bagi tahu ni, ya. Jadi sebab itu kita kena tahu apakah search engine optimization itu sendiri tadi. Ya. Kita kena tahu dia. Ya, betul, dan Cik Ermin memang server Google dia tak pernah down, ya. Sebab itu, kerana apa? Kerana mereka ada server sendiri. Okey, dan kita pun menggunakan server Google itu sendiri. Google server dia terlalulah complicated sampai dia masukkan ke dalam laut, ya, sebab nak sejukkan, ya. Tak boleh dah pakai aircon sebab terlalu besar. Ya, sebab itulah. Dan Google server Google ni, dan Google juga adalah penyebab kenapa berlakunya cryptocurrency dan sebagainya, ya. Tapi itu cerita lain lah. Okey. Okey, terima kasih Cik Raymond. Ya, betul, ya. Server Google dia tak pernah down, ya. So itu kita nak, ya, kita nak, dan kita bila kita masuk ke dalam WordPress pun kebanyakan berkaitan dengan server Google itu sendiri, ya. Okey, jadi balik kepada search engine optimization tadi. Okey, sebab itu kita kena ada satu ilmu pengetahuan yang mana Google kita tadi ataupun website kita tadi boleh muncul di dalam page pertama untuk setiap pencarian. Sebab itu kita kena ada ilmu tentang search engine optimization ni. Satu ilmu yang kalau dekat Malaysia lah, okay, saya berani katakan masih jarang lagi. Masih ramai tak tahu. Walau bagaimana besar pun syarikat tu. Ya? Tahu tak dekat manakah tempat SEO paling terbaik sekarang di dunia adalah di India sahaja. Sekarang kebanyakan syarikat Malaysia yang dia kata kami ada menyediakan perkhidmatan SEO, sebenarnya dia tak berpusat di Malaysia, ya. Dia berpusat di India.
Sebab di India tu lah tempat SEO yang paling berkesan, di mana orang-orang dekat sana tahu macam mana nak membuat SEO. Satu ilmu yang paling jarang di Malaysia, ya. Jadi sekiranya tuan-tuan perempuan ada ilmu ni, okey, maksudnya tuan-tuan perempuan akan jadi amat berharga lah. Okey, maksudnya ilmu tuan-tuan perempuan tu amat berharga lah dan laku. Okey. Jadi kalau kita nak belajar, pergi dekat satu syarikat yang menyediakan pembelajaran mengenai SEO ni, ya, dia terlalu mahal, ya. Kadang-kadang dia ada yang cas sampai seminggu ya, 5 hari 11,000, ya, nak belajar SEO sahaja. Sebab kenapa? Sebab di sinilah terletaknya formula kejayaan sesebuah syarikat, ya, dengan menggunakan Google tadi. Okey. Sebab itu Facebook, Instagram dan juga sosial media yang lain, ya, dia taklah sehebat Google ni. Sebab Google memang, okey, kalau kita tengok dari segi penggunaan, Facebook ramai guna, ya. Dari segi masa penggunaan tu, ya, memang Facebook paling ramai guna. Tapi sekiranya mereka nak mencari yang dipanggil sebagai satu bisnes yang profesional, maka mereka menggunakan Google tadi ataupun website, ya. Ya, SEO plugin, betul-betul Encik Ramin, ya. Yang ini pun okey juga, tak ada masalah, ya, untuk Yoast SEO plugin. Ini pun boleh juga. Maksudnya di sini satu servis yang digunakan. Betul Encik Ramin, ya. Ada yang menyediakan, orang kata, servis-servis macam ni, ya, untuk SEO dan sebagainya, ya. Okey, cuma dia dia menyediakan, tapi taklah sebaik sekiranya kita boleh buat sendiri. Ya, ada yang menyediakan, orang kata, sebagai automatic SEO pun ada juga. Okey, banyak servis-servis yang macam ni sekarang. Cuma mungkin masalah dia adalah keberkesanannya tu mungkin tak bolehlah dibuktikan sangat, sebab bergantung juga kepada produk. Okey, kita bergantung kepada target kita siapa dan sebagainya, ya, ataupun bergantung kepada target customer dan sebagainya. Betul, ya, Encik Ramin, Yoast SEO plugin ni pun ada. Cuma itu masalah dia, sebab dia memberikan satu servis, okey, yang mana automate SEO ni menjadi sebagai satu benda macam automatic, okey. Cuma SEO terbaik adalah bila kita dapat menggunakan ataupun menggunakan kreativiti kita sendiri. Okey, contohnya seperti di sini, ya. Okey, saya cuma nak tunjuk apakah SEO adalah proses untuk mengoptimumkan kandungan website agar enjin pencarian akan menempatkan sesuatu website itu di tempat teratas berdasarkan kata kunci yang tertentu. Okey, jadi teknik dia ada banyak lah. Saya dah cover sebenarnya SEO ni dulu, tapi teknik terbaik adalah menggunakan keywords, ya. Jadi keywords ini kita kena gunakan macam kajian kata kunci, kena gunakan blogging dan juga kena gunakan teknik dipanggil on page off page ni. Jadi kalau tuan-tuan perempuan fikir yang blogging ni dah ketinggalan zaman, okey, sebenarnya tak, ya. Dia blogging yang macam orang kata dulu. Kita tak boleh kata blogging ni kita just tulis, okey, lepas itu letak macam diary dan sebagainya, orang baca. Tak. Yang fungsi itu telah pun digantikan oleh social media. Fungsi blogging sekarang dia ada satu saja. Saya nak tunjuk, ya. Okey, sebagai benda terakhir nak tunjuk hari inilah, ya. So kita pun dah terlebih masa, minta maaf, ya. Contoh dekat sini, okey, kita tengok Ringgit Plus. Okey, dekat sini nampak tak? Okey, yang ada perkataan ad ni, ini, okey, dia buat SEO dengan cara membayar kepada Google. Dia ada satu servis Google panggil Google Ads. Kita bayar Google akan letak kita punya website, okey, di tempat teratas di dalam setiap hasil pencarian. Nampak tak? Ada ad. Dia akan letak 1, 2, 3, 4. 4 pertama adalah mereka yang membayar. So, siapakah yang akan terletak di atas ni berdasarkan kepada keywords yang kita bayar kepada Google. Keywords ini kita akan bid kepada Google Ads, ya. Kita kata saya nak keywords credit card. Saya lah orang yang paling tinggi membayar keywords credit card. Oleh kerana keywords credit card itu adalah kepunyaan saya dan saya bayar tertinggi, oleh itu bila siapa-siapa klik ataupun type credit card untuk mencari sesuatu berkaitan dengan credit card, website saya akan muncul. Jadi daripada daripada result pencarian, iaitu yang ini Ringgit Plus ini tadi, maka kita tahu yang bahawa Ringgit Plus membayar harga paling tinggi untuk keywords credit card ini, ya. Bergantung juga kepada tempat yang dia pilih. Di Malaysia lah,
Mungkin dia pilih Malaysia, mungkin dia pilih Sarawak, kita tak tahu, ya. Tapi kalau dia pilih Malaysia, maksudnya untuk seluruh Malaysia, Ringgit Plus ni bayar paling tinggi. Kedua, ComPayHero. Ketiga baru CIMB. Ya, mereka dah kalahkan CIMB. CIMB bayar lebih rendah daripada Ringgit Plus dan juga ComPayHero ni. Dari segi keywords tadi. Okey, kita bayar kepada Google. Tapi yang kita nak tahu juga, untuk Google Ads senang saja tuan-tuan dan puan. Bayar Google, Google tolong letakkan website kita di tempat pertama. Ya, tapi yang kita nak adalah satu usaha berterusan untuk membuatkan website kita menjadi terkenal. Dan kalau kita tengok dekat sini, Ringgit Plus dan juga ComPayHero bukan sahaja mereka menggunakan Google Ads, tapi mereka juga melakukan aktiviti-aktiviti search engine optimization secara manual. Kita panggil sebagai organic. Organic ni adalah manual, tak memerlukan Google Ads. Nampak dekat sini. Ya, mereka masih tempat pertama, okey, ComPayHero, dan tempat kedua untuk yang manual punya, tak ada bayaran. Kenapa tak ada bayaran? Sebab tak ada tanda AD dekat situ. Yang tempat ketiga ada iMoney. iMoney dia tak ada termasuk di dalam sini sebab mungkin dia tak bayar. Dia cuma buat secara manual. Okey? Nampak ya? So, kalau kita tengok ya di dalam, okey, mari kita tengok. Okey, di sini. Ya. Kita tengok yang ini. Okey, Credit Card Malaysia ComPayHero atau Ringgit Plus ni. Compay apply online. Okey, nampak tak? Okey, ayat tu berbeza. Tapi kalau kita masuk dekat sini, website mereka mungkin sama. Tak ada masalah, ya. Cuma bila kita tengok dekat sini ya, okey, untuk Ringgit Plus yang orang kata membuat secara manual ni, okey, macam mana mereka boleh letakkan website mereka di tempat pertama setiap pencarian? Ya, sebab mereka ada satu benda dipanggil sebagai blogging. Macam mana saya tahu? Dekat sini, tuan-tuan. Ya. Mereka ada ini yang dipanggil blogging. Ini adalah blogging ala baru, bukan lagi nak letak orang kata. Sekarang kita tak pakai blogging lah untuk bagi tahu pendapat semua. Kita boleh pakai social media macam Twitter, macam Facebook, letak pendapat di dalam untuk orang baca. Orang tak baca dah blog-blog pendapat ni. Ya, so blogging sekarang sebab satu saja, kita nak Google letakkan website kita di tempat pertama dalam setiap result pencarian, ya, di dalam setiap keputusan pencarian di dalam google.com. Cara dia, kita membuat blogging, dan di dalam blogging ini, di dalam ayat-ayat yang digunakan, kenalah ayat-ayat yang paling popular berkaitan dengan perniagaan yang kita jalankan. Di dalam case ini berkaitan dengan credit card, ya. Oleh itu, apakah yang dikatakan sebagai ayat-ayat yang paling popular? Apakah ayat-ayat popular ditentukan oleh apakah perkataan-perkataan yang selalu digunakan oleh orang ketika mencari sesuatu? Sebab itu, mereka menggunakan ayat-ayat seperti ini. What is a credit card? How does a credit card work? Annual fee for the credit card. Interest rate of the credit card. Interest free period, credit limit, cash advance. Nampak tak? Semua adalah berkaitan dengan credit card, dan mereka menggunakan perkataan-perkataan yang biasanya digunakan oleh orang bila mencari sesuatu berkaitan dengan credit card. Kita nak beli credit card, apa yang tuan-tuan cari? Tuan-tuan akan cari apa? Okey, mungkin the best credit card in Malaysia. Okey, kita nak tahu sesuatu tentang credit card. Apakah yang akan tuan-tuan type di dalam Google search? Tuan-tuan akan type interest fee of the credit card. Okey, cash advance of credit cards. Okey, type of credit card in Malaysia dan sebagainya. Nampak tak? Ya, bila kita menggunakan ayat-ayat yang popular masuk ke dalam blogging kita untuk website, secara automatik website kita akan jadi terkenal. Siapa yang akan menentukan website itu terkenal atau tidak? Google. Adakah mereka buat secara manual? Tak. Mereka menggunakan yang dipanggil sebagai algoritma. Ya, orang ada dia punya sistem sendiri. Sebab itu kita kena usaha. So kita usaha untuk sentiasa update kita punya blog di dalam website, di dalam Shopify, di dalam WordPress. Okey, semua kita boleh menggunakan benda-benda macam ni. Kecuali kalau kita tengok dekat sini, bila kita masuk balik ya ke dalam website yang lain, contoh website CIMB Credit Card ni ya, yang ini dia membayar kepada Google Ads ya. Bila dia buat pembayaran kepada Google Ads, oleh itu website dia tak perlukan blog. Nampak? Tak ada blogging pun ya.
blogging dia ada tapi kurang, tak banyak macam yang tadi. iMoney ataupun ringgitplus.com, sedikit ya. Tak perlu banyak. Sebab kenapa? Mereka fokus kepada pembayaran. Mungkin mereka mempunyai sources, ataupun mereka sumber kewangan yang lebih besar. Contohnya CIMB, kita tengok pula HSBC ni pula, mari kita tengok. Adakah mereka punya blog atau tidak? Nampak? Tak ada blog langsung pun, tuan-tuan, tak ada. Dia cuma fokus kepada produk kerana tak perlukan blog, sebab mereka dah bayar kepada Google untuk letakkan website mereka di tempat pertama ataupun di page pertama setiap pencarian. Nampak ya, saya dah buktikan di depan mata. Tak seperti yang ini. Bila dia tak ada perkataan ads, dan kita kena compare hero.my ni. Nampak ya? Dan kita tengok, nampak blog dia macam mana. Banyak, betul. Sebab mereka memerlukan, sebab dia tak bayar kepada Google Ads tadi. Oleh itu dia kena buat blog. Itu satu cara, iaitu kita membuat blog tadi. Dan seterusnya blogging, on page, off page ni, yang ini senang sahaja. Kalau kita tengok dekat sini ya. Contoh-contohnya seperti banyak lagi lah sebenarnya ya, tapi saya tak boleh tunjuk dekat sini lah sebab kita tak ada masa pun dah habis. Cuma untuk memahamkan apakah yang kita perlu buat terhadap website yang kita ada, macam ini. Contoh Ringgit Plus ni, on page, off page ni adalah aktiviti-aktiviti yang kita gunakan, yang kita buat di dalam website kita dan di luar website. Contoh-contoh aktiviti yang kita gunakan dalam website seperti ini. Kita panggil internal link. Internal link ni maksudnya bila kita ada satu link macam yang Ringgit Plus ni, kita klik Mastercard dekat sini. Nampak tak? Kita masih di dalam Ringgit Plus tapi di dalam page yang lain. Bila kita pakai banyak yang kita panggil sebagai internal link ni, kita linkkan website kita dengan page-page lain di dalam website kita sendiri. Satu page kepada page yang lain macam yang kita buat tadi tu, yang kita tunjuk ya. Kita klik American Express pun masih di dalam Ringgit Plus American Express. Aktiviti-aktiviti seperti ini akan meningkatkan populariti website kita. Siapa yang akan tengok? Google ya. Google yang akan menentukan populariti itu tadi. Itu satu lagi adalah external link. External link macam ini. Nampak tak perkataan si Chris ni? So bila kita klik ya, tadi kita klik masuk ke dalam website sendiri, tapi yang ini kita klik masuk ke dalam website yang lain pula, masuk ke dalam Bank Negara Malaysia. Dengan aktiviti seperti ini pun akan meningkatkan lagi apa yang kita panggil sebagai visibility website kita itu. Orang ataupun Google akan menjadikan website kita terkenal. Google akan letakkan website kita di tempat pertama setiap pencarian. Macam ni, macam si Ringgit Plus ni. Bukan saja dia bayar, tapi dia pun buat SEO juga. Nampak tak betapa committednya mereka di dalam mempromosikan website mereka. Dan benda ini berterusan. Sekarang ini bila saya type credit card, memang jenis yang memang website-website ni sahaja akan keluar ya. Dan kita tengok dekat sini Maybank tak keluar pun ya, maksudnya Maybank tak buat, mungkin dorang tak buat, mungkin dorang stop sekejap, mungkin juga dorang tak perlukan. Tapi walaupun bagaimanapun website-website ni macam CIMB buat, HSBC buat ya. Mungkin HSBC dan CIMB ni ada orang-orang digital marketing di dalam yang pandai membuat benda-benda seperti ini. Oleh itu mereka berjaya membuat SEO mereka ya, dan mereka tahu berapa nak bayar untuk yang kita panggil sebagai keywords tadi. Ingat ya, keywords tu kita bayar, barulah kita berjaya untuk meletakkan website kita di dalam page pertama di dalam setiap result pencarian macam mereka ni. Ingat, kalau ada perkataan AD ni memang dibayar. Kalau yang tak ada tu, mereka menggunakan teknik search engine optimization, iaitu yang menggunakan organic style, iaitu secara manual. Macam saya kata tadi, ya, buat blog, dan pakai internal link, pakai juga external link dan pakai backlink dan sebagainya. Ya.
Okey, tuan-tuan dan puan, saya harap saya pun dah terlebih, minta maaf ya. Selalu terlebih masa sekiranya satu session. Tapi tak ada masalah sebab setiap sesi kita adalah dirakam. Okey, dan bolehlah masuk ke dalam YouTube, channel YouTube Cebu Digital Innovation Hub, boleh masuk dalam untuk tengok video-video ni, dan juga boleh juga masuk ke dalam Facebook kita ya. Facebook untuk tengok balik video-video ni yang telah pun dirakam ya. Okey, jadi sampai sini sahaja dulu untuk sesi kita pada kali ini. Nak ucapkan terima kasih sekali lagi kerana bersama-sama dengan kami. Oh ya, okey, Encik Armin ada tanya soalan. Terima kasih. Encik, macam mana nak enable FPX ya kepada WordPress? Oh ya, saya dah tunjuk hari itu. Tadi masalah, oleh kerana ada soalan, saya minta maaf, saya akan tunjuk sekali lagi. Okey, kepada Encik Armin, terima kasih kerana soalan ya. Encik Armin, minta maaf saya terlambat sedikit menjawab. Okey, di sini ada satu WordPress, saya tunjuk. Okey, ini WordPress kan. Okey, ini adalah FPX tu maksudnya pembayaran tadi. Ini yang Encik Aramin tanyakan dalam soalan tu ya. Macam mana nak enable dia? Maksudnya di sini kita kena ada dah langgan. Okey, kita dah pun melanggan servis FPX ni. Servis FPX ni ada banyak ya, saya akan tunjuk. Contohnya, saya boleh tunjuk dari sini. Saya nak ambil payment dekat sini contohnya ya. Okey. Dan dekat sini dia kita boleh pakai PayPal. Ini adalah platform-platform yang kita gunakan untuk memberikan pilihan kepada customer macam manakah mereka nak buat pembayaran kepada kita. So dia ada PayPal, PayPal. Tapi yang ini automatically PayPal lah. Tapi kebanyakan orang Malaysia tak gunakan PayPal. Oleh itu kita boleh pilih yang lain. Kita boleh pergi dekat sini, ada third party providers, choose third party provider. Ini untuk Shopify ya. Saya akan tunjuk sekejap ya, Encik Aramin, untuk yang WordPress ya. Ini untuk memahamkan saja. Ini adalah third party payment providers ya, yang boleh digunakan di Malaysia. Contohnya ada beberapa yang kita familiar lah, macam Checkout, Braintree mungkin tak familiar sangat, tapi iPay88, iPaylinks, Mallpay, Pinwheel, Stripe, ini semua bagi saya familiar lah ya. Banyak yang menggunakannya di Malaysia. Macam ini semua macam Wincave, Stripe, Pinwheel ni semua ada dekat Malaysia. Boleh pakai. Macam tu. So kita kena masuk ke dalam website mereka dan kita kena daftarkan perniagaan kita. Dia akan bergantung kepada website. Macam iPay88 ini dia ada strict sedikit ya. Kita kena pergi bank, ambil sedikit minta sedikit apa yang kita panggil sebagai authorization daripada mereka, menunjukkan memang kita ada perniagaan, ada SSM, lepas itu ada ada account untuk bisnes dan sebagainya. Dia akan minta macam-macam dekat sini. IC semua tu dia akan minta lah. Tapi semuanya melalui online sahaja. Dan bayaran pun ada sedikit mahal sebenarnya. Ada sedikit mahal lah. Ya, macam ini saya rasa iPay88 tak silap minimum 800 setahun ya untuk menggunakan perkhidmatan mereka. Lepas itu ada yang macam ini third party, ada yang alternatif pula. Alternatif ni contohnya ini ada sedikit murah, macam Bill Please ni murah tuan-tuan. Saya tak silap dalam 400 tak silap lah dalam setahun ya, dia akan cas. Macam-macam ini, yang ini semua ada sedikit murah, tapi kebanyakannya mungkin susah kalau kita nak buat pembayaran ataupun international punya customer nak buat pembayaran ya, takut tak available dekat negara mereka ya. So kalau kita nak yang available dekat seluruh dunia, yang ini kebanyakan dekat Malaysia saja, macam GrabPay, ePay ini. GrabPay memang seluruh dunia, tapi dia fokus kepada market Malaysia saja untuk yang GrabPay ni. Maksudnya di sini alternatif ni yang available dekat Malaysia. Kalau kita pergi dekat yang ini, choose third party ni, ini kebanyakan available seluruh dunia. So bolehlah kita membuat penjualan seluruh dunia pula melalui website kita. Itu satu. Tapi ya Mr. Armin, kalau nak buat yang dekat WordPress, contoh dekat sini saya tunjuk ya. Saya pergi dekat dashboard ya. Saya untuk case saya pula, saya ada satu payment provider FPX yang telah pun saya langgan untuk training, dipanggil sebagai SenangPay ya.
Saya ada cover juga yang ini di dalam sesi kita yang lepas, tapi ada soalan saya tunjuk ya, tak ada masalah. Okey, Senang Pay ni senang. Okey, nama pun Senang Pay, ni saya login saja, senang, tak ada masalah. Tunggu, okey, saya login. Okey, saya dah ada ni. Lepas tu bila saya pergi dekat setting dekat sini, kan? Ini contoh dia ya. Saya pergi profile dulu. Nampak tak? Setiap mereka akan berikan kita satu link. Okay? Link ni yang kita boleh hantar kepada customer. Ini link dia. Hantarlah kepada WhatsApp kah, hantar kepada siapa-siapa sahaja. Dan bila orang klik link ini, okay? So mereka boleh membuat pembayaran secara FPX kepada saya melalui apa sahaja bank. Ini yang kita panggil sebagai payment provider tu tadi ya, Cik Alamin. Okey, sekarang macam mana nak setting ke dalam website kita di dalam WordPress? Kita pergi dekat dashboard ni. Okey, contoh sekarang bila saya pergi dekat website saya visit ya WordPress ni. Saya pergi dekat ni, saya pergi dekat saya punya account ataupun pergi store. Okey, lepas itu catatlah saya nak ada orang nak beli, dia nak beli yang ini, contoh. Okey, dia klik, dia add to cart. Okey, lepas itu view cart. Lepas itu proceed to check out, contoh, dan dia buat pembayaran. Nampak tak? Tak ada pilihan dekat sini ya. Ada direct bank transfer saja. Okey, ini dah macam WhatsApp lah, tak gunalah. So, cara dia di dalam WordPress adalah kita masuk dalam dashboard, kita masuk dalam plugins, okey, kita add new plugins. Di dalam WordPress ini, kebaikan dia lagi satu adalah walaupun kebanyakan memerlukan kita setup secara secara manual, tapi untuk payment provider mereka semua ada. Di dalam Shopify tadi tak ada Senang Pay, tetapi di dalam WordPress ada Senang Pay. Nampak? Jadi saya pergi Senang Pay, saya install je Senang Pay ni. Okey, install macam ni. Okey, dah install. Lepas itu saya pergi dekat install plugins atau activate dahulu. Ya, ingat ya, apakah plugins ini? Kalau dalam handphone kita panggil dia sebagai apps. Di dalam WordPress kita panggil sebagai plugins lah. Okey, lepas tu kita pergi settings. Okey, lepas itu kita tengok dekat sini semua sudah ada. Kita enablekan payment gateway ni dan kita save changes. Macam ni saja. Lepas itu kita masukkan merchant ID secret key, bergantunglah. So kalau kita tengok dalam saya punya Senang Pay ni, okey, dia dah berikan saya kedua-duanya, iaitu dia dah berikan merchant ID ada dan secret key pun ada. Nampak ya? Kalau itu saya cuma masukkan kedua-duanya, masuk yang ini dekat sini dan saya save changes dan enable this payment gateway. Semua dah okey. Kalau tak ada apa-apa message daripada mereka, jadi saya masuk balik ke dalam visit site tadi. Okey, saya tunjuk secara cepat lah ya. Lepas itu saya masuk balik dalam checkout ni. Katalah saya check out terus, saya nak terus bayar. Okey, nampak? Saya dah ada Senang Pay dekat sini. Ya, Cik Alamin harap dapat menjawab soalan tadi lah ya. Macam tu. Nampak tak? Dah ada. Tadi tak ada tau. Tadi tak ada. Sekarang dah ada Senang Pay. Nampak? Saya klik Senang Pay dan saya place order. Dan dia akan terus masuk macam ni dan mereka membuat pembayaran. Dan dengan adanya email marketing tadi, okay, so email tadi automatically akan dihantar kepada customer menyatakan bahawa payment telah pun dibuat, barang telah pun dihantar dan sebagainya. Ya, boleh Encik Alamin, terima kasih kerana soalan yang diberikan ya. Okay, so okay, kalau ada apa-apa soalan boleh bertanya lagi. Okay. Dan link kita tak ada masalah, boleh kita ni kita available sepanjang masa ya. Kalau ada soalan lepas tengok video tu ada soalan nak ditujukan, tak ada masalah, sila tujukan bila-bila masa saja di dalam website kita, dalam page kita, Facebook page, di dalam kita punya channel YouTube dan sebagainya ya. Boleh tujukan soalan bila-bila masa saja dan kita sedia untuk menjawab setiap soalannya. Okey, Encik Alamin terima kasih banyak kerana soalan yang diberikannya. Harap tadi menjawab soalan lah untuk WordPress ya. Cara enable FPX pada WordPress, saya ulang balik, kita dah ada payment provider tadi, okey, daripada yang saya tunjuk tadi lah pilihan-pilihan dia. Tak ada masalah Encik Alamin, terima kasih juga. Dan untuk dalam WordPress, okey, kita kena install plugins dia dan kita ikut apa yang dia suruh lah. Okey, apa yang kita kena masukkan. Contohnya seperti tadi ada merchant ID dan secret key ya. Lepas itu enable, bila kita masuk balik dah enable di dalam WordPress kita. Macam tu saja ya.
Okey, jadi sampai sini sahaja untuk sesi kita pada kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kerana bersama-sama kami. Okey, dan diharapkan dapat bertemu lagi di masa yang akan datang. Okey, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out. Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul, you can't get to me.